Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali di ruang udara, di alam maya, menerusi kuliah sirah Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih di atas kesudian para jamaah muslimin dan muslimat mengikuti siaran yang diadakan oleh Masjid Kampung Siglap ini. Walhamdulillah. InsyaAllah, tajuk kita pada malam yang berbahagia ini adalah terkait dengan sejarah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Menghimbau dan menyingkap serba sedikit apa yang sama-sama kita perkongsikan dalam siaran di minggu yang lalu. Walhamdulillah, apabila kita dapati bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapat siksaan demi siksaan, halangan demi halangan yang diadakan oleh musyrikin Quraisy hanya kerana mereka ingin menghentikan berusaha untuk Islam yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tersebar semakin luas, maka penyiksaan-penyiksaan berperingkat demi peringkat mereka lakukan. Dan ini telah pun sama-sama kita maklumi membawa kepada perancangan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sejarah telah mencatatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah antara orang yang terakhir berhijrah. Bermaksud, Nabi telah mengizinkan para sahabat berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Namun sebelum menyentuh tentang persoalan itu, ingin kita melihat kenapa Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu dinamakan sebagai Yathrib menjadi lokasi pilihan untuk Nabi dan para sahabat berhijrah. Mengapa tidak ke Taif? Letak Taif itu tak begitu jauh, bersebelahan dengan kota suci Makkah, 110 km saja. Mengapa tidak ke Jeddah? Mengapa tidak Nabi SAW memilih Al-Habasyah, yang mana pada ketika itu sebahagian para sahabat seumpama abang kepada Sayyidina Ali, Ja'far bin Abi Talib, masih lagi bermustautin ataupun bermukim di Al-Habasyah, dan Al-Habasyah mempunyai seorang raja yang cukup adil. Tapi kenapa Al-Habasyah tidak dijadikan pilihan? Ataupun di tempat-tempat yang lain? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita maklumi sebahagian catatan sejarah menunjukkan bahawa memang Nabi SAW keturunan Quraisy, baik daripada belah ayah baginda Abdullah maupun daripada belah ibu baginda Aminah. Namun kita pun maklum
Sewaktu Nabi SAW masih kecil, di mana Nabi SAW setelah dikembalikan oleh ibu susuan baginda Al-Halimah As-Sa'diyah kepada ibu baginda, Aminah pernah membawa Nabi SAW menziarahi sebahagian keluarga daripada belah ayahnya yang bermustautin ataupun bertempat tinggal di sekitar Yasrib. Maka Nabi SAW mengikuti ibunya. Itulah dalam perjalanan pulang sempat menziarahi perkuburan ayah Nabi SAW, dan tak lama selepas itu ibu Rasulullah SAW wafat. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia secara umumnya begitulah. Ada kerabat, ada saudara mara yang belah ayah, yang belah ibu. Orang-orang Makkah apabila menolak Nabi SAW, menentang Nabi hanya kerana Nabi mengajak mereka kepada tiada penyembahan selain daripada Allah, Tuhan satu-satunya, maka penolakan mereka, penentangan mereka ini membuat Nabi SAW perlu untuk mencari lokasi yang lain agar dakwah ini dapat terus berkembang. Jamaah yang dirahmati Allah, dunia bisnes seumpamanya, maaf yang cakap ni bukan businessman, tapi kongsi saja dengan mengambil contoh. Kita membuka satu bisnes, buka satu kedai lah sebagai contoh. Ini bukan cerita time COVID. Kita buka satu kedai dan kita tahu di kedai tersebut, lokasi yang kita pilih itu adalah lokasi yang mana jarang dilalui ataupun boleh dikatakan sunyi daripada orang ramai. Dengan sendirinya, hambatan-hambatan untuk kita perkembangkan bisnes kita nampaknya mungkin tak jadi. Sebab tak ada orang. Apakah kita akan terus bertahan di lokasi demikian? Sudah tentu tidak, kan? Strategi dalam bisnes bermakna kita perlu mencari lokasi yang lain. Lokasi yang di mana bisnes kita, kedai kita dikunjungi oleh orang ramai. Produk yang kita hasilkan dan sebagainya dapat diguna pakai oleh orang ramai. Kalau tidak, bisnes kita habis gitu aja. Dakwah pun seumpama begitu. Apabila di Mekah dakwah Nabi SAW nampaknya tak diterima, Nabi tak boleh bertahan di Mekah terus-terusan. Ini bermakna Nabi perlu mencari lokasi yang lain agar dakwah itu dapat dikembangkan. Sebab dakwah ini bukan hanya setakat merangkumi hal-hal berkaitan dengan solat. Kalau setakat solat saja di Mekah dah cukup. Kaabah ada. Walaupun ketika itu Kaabah bukanlah merupakan kiblat apabila kita mendirikan solat. Tetapi kita lihat Islam ini luas. Bukan hanya setakat solat saja. Kefarduan solat Allah telah fardukan sekitar 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Jadi menunjukkan bahawa Islam ini perlu diperkembangkan sebab Islam merupakan sebuah agama yang bersifat universal, yang merangkumi setiap aspek kehidupan. Jadi ianya perlu diperkembangkan. Maka itulah hijrah berlaku. Memang secara zahirnya kelihatan hijrah ini seakan-akan ianya menampakkan Nabi dan para sahabat berhijrah kerana tersiksa, kerana dianiaya oleh musyrikin Quraisy. Lalu hijrah ini seakan-akan sebagai usaha menyelamatkan diri. Tapi bukan itu satu-satunya sebab hijrah berlaku. So hijrah berlaku lebih besar wawasannya daripada itu, iaitu untuk Islam, agama Allah
Ini rahmat Allah tercurah kepada sekalian alam yang perlu diperkembangkan. Kembali kepada persoalan, kenapa lokasi Madinah? Itulah kerana apabila orang-orang di Makkah tak dapat menerima Nabi, maka ada beberapa saudara mara Nabi di Madinah yang mungkin dapat menerima Nabi. Itu satu faktor. Tapi faktor yang lebih kuat adalah sejarah telah menunjukkan bahawa terjadinya perjanjian Bai'ah Aqabah 2 kali sebelum berlakunya hijrah. Ini telah pun kita laluinya dalam kuliah-kuliah yang lalu, pertemuan-pertemuan yang lalu, iaitu apabila orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah ini datang ke Makkah untuk buat haji, dan kita sedia maklum sekali lagi suka ditekankan, haji ini telah pun, ibadah haji ini telah pun diperkenalkan oleh Nabi Allah Ibrahim lagi, bukan hanya sekadar di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila orang-orang Yasrib, orang-orang daripada Madinah, mereka datang untuk menunaikan haji, Nabi SAW membuat satu pertemuan private, pertemuan sulit, di mana di Aqabah, iaitu di tempat melontar di Mina. Sebab itu tempat melontar yang di hujung sekali itu Bai'ah Ula, Jamrah Ula, Jamrah Wusta, dan ketiganya yang paling besar adalah Jamrah Aqabah. Jamrah tempat melontar Jamrah Aqabah ini, yang ketiganya ini, dulu di baliknya tu ada bukit. Jadi Nabi mengadakan pertemuan sulit, pertemuan private dengan orang-orang Yasrib, menyebarkan, memperkenalkan Islam kepada mereka. Dan Islam kepada mereka, Islam pada ketika itu cukup hanya sekadar kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan satu-satunya, jangan menyembah Tuhan yang lain. Di samping beberapa arahan-arahan ataupun irsyadat yang Nabi berikan dalam hal-hal yang terkait dengan soal-soal akhlak dan kehidupan. Jangan bunuh orang, jangan putuskan silaturahmi, jangan main judi dan sebagainya. So perjanjian ini dicapai. Mereka setuju menerima apa yang Nabi SAW sampaikan, dan ini berlaku 2 kali. Dan setelah kali kedua, barulah Nabi SAW mengutuskan sahabat baginda, seorang anak muda, Mus'ab, ataupun sebahagian riwayat menyebutkan Mus'ab Ibnu Umair radhiyallahu an, untuk menjadi duta menyebarkan Islam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi bermakna Islam telah pun berkembang sebelum Nabi dan para sahabat yang lain berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi memilih Madinah. Itu satu. Kedua, kenapa Nabi tidak memilih Taif? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sedia maklum layanan dan sambutan orang-orang Taif bila Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada penduduk Taif selepas wafatnya Khadijah, selepas wafatnya Abu Talib. Nabi berusaha untuk berdakwah dengan orang-orang Taif. Bagaimana sambutan orang-orang Taif? Mereka benarkan Nabi menyampaikan dakwah ke? Mereka sediakan penginapan untuk Nabi berdakwah di sana ke? Tak. Malah Nabi belum sempat menuturkan sepatah kata sekalipun, mereka merejam Nabi, melontar Nabi dengan batu. Apakah orang-orang yang layanannya lebih buruk dan lebih dahsyat daripada orang-orang Makkah itu sendiri, maka Nabi akan memilih tempat di mana penduduknya begini? Sudah tentu pilihan itu adalah satu pilihan yang kurang tepat. Maka itu Taif tak perlu difikirkan. Ketiganya, mengapa tidak Nabi berhijrah ke Al-Habasyah?
di mana di sana ada Raja An-Najasyi, seorang yang menganut agama Nasrani, yang beriman dengan kitab Injil, kitab Taurat, ajaran yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam dan sebagainya, yang mana lebih besar daripada itu, An-Najasyi ini seorang raja yang adil. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi tidak memilih untuk berhijrah ke Al-Habasyah antara lain adalah Islam ini tidak boleh berada di bawah naungan, maaf cakap, tak boleh berada di bawah bayangan agama lain. Jika tidak, Islam akan dilihat sebagai sebuah agama menumpang kepada agama lain, dan ini akan menimbulkan sesuatu kekeliruan yang amat besar. Mana satukah akidah yang lebih benar? Apakah akidah yang mengakui Tuhan itu ada tiga, sedangkan dakwah Nabi Tuhan itu adalah satu-satunya? Kemudian dalam waktu yang sama, apakah sebahagian daripada ajaran-ajaran yang pernah termaktub dalam kitab Injil yang kemudian dipesongkan oleh sebahagian pendeta-pendeta ataupun alim ulama ahli kitab yang terpaksa diperakui oleh Nabi SAW? Oleh yang demikian, Islam biarlah ianya sebuah agama yang tertegak atas dasar yang cukup jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, kata Nabi. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dalam hal-hal syariat kita dapati bahawa itu pegangannya. Jadi Nabi tidak memilih Al-Habasyah antara lain adalah bersebab dengan hal-hal yang demikian. Dia bukan hanya terkait dengan soal raja yang adil, kehidupan yang mungkin harmoni dan sebagainya. Yang lebih utama adalah akidah itu sendiri. Maka itulah rentetan sejarah menunjukkan bahawa Nabi telah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Berhijrahlah para sahabat berdikit-dikit, secara sembunyi-sembunyi, rombongan-rombongan yang kecil, kadang individu dan sebagainya. Hanya dalam sejarah menunjukkan hanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang cukup terkenal dengan sifat garangnya, tegasnya. Beliau saja yang bila mana nak berhijrah mengisytiharkan hijrahnya. Dengan kata-kata beliau selepas melaksanakan tawaf kerana nak tinggalkan Mekah, dan ini merupakan adat kebiasaan orang-orang Mekah baik dulu maupun sekarang. Sebab itu bila kita melaksanakan ibadah haji maupun umrah, kita datang, kita tawaf sebelum kita buat benda yang lain. Kita nak tinggalkan Mekah pun kita tawaf dulu sebelum kita keluar daripada Mekah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an, seusai tawaf yang kita kemudian menamakannya sebagai tawaf wada ataupun tawaf wida ni, Umar keluar. Bila mana nak keluar, Umar mengisytiharkan, sekarang ini aku hendak berhijrah. Siapa yang berani nak menentang aku? Umar memang gangster punya style time tu. Jadi apa yang Umar katakan, kalau siapa yang berani mahu yang mana isterinya jadi janda, anaknya jadi yatim piatu, hartanya dibagi-bagikan, ialah harta yang ditinggalkan tu bagi-bagikan, cuba halang aku nak berhijrah. Maknanya senang cakap, siapa yang nak mati, cuba halang aku.
So, itulah satu-satunya sahabat yang dicatatkan dalam sejarah yang mengisytiharkan hijrahnya. Lain-lain sahabat tidak. Tapi ada seorang sahabat yang juga berhasrat untuk berhijrah apabila hari demi hari, sedikit demi sedikit para sahabat berhijrah ke Madinah. Orang yang dimaksudkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga ingin berhijrah, hijrah kerana iman kepada Allah. Tapi bila mana ia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Tunggulah wahai Abu Bakar, kelak Allah akan menyediakan teman buatmu berhijrah." So Abu Bakar, orang yang pernah mengutarakan kata-kata in qal faqad sadaq, kalau yang berkata itu adalah Muhammad, mesti benar. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila mendengar kata-kata Nabi ini yang Allah akan menyediakan teman buatnya berhijrah, maka beliau pun diamlah. Beliau pun tak bertanya dan tak meminta lagi. Itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sehingga orang-orang Quraisy apabila menyedari semakin hari terdapat semakin berkurangnya orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berligar-ligar di Mekah, mereka mengesyaki sesuatu. Sebab biasanya mereka, lebih-lebih lagi pemimpin-pemimpin Quraisy ni, mereka sering mengadakan sidang, mengadakan pertemuan antara mereka. Waktu duha, terkadang waktu asar, di sisi Kaabah. Mereka berbincang, mengatur macam-macam perancangan, daripada perkara yang baik kepada perkara-perkara yang mereka merancang untuk menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan yang seperti ini, mereka mencari jalan, dan akhirnya mereka dapati lebih-lebih lagi setelah Umar mengisytiharkan ingin berhijrah. So mereka dapat trace orang-orang Islam ini berhijrah ke mana. Tapi dalam waktu yang sama, mereka melihat Muhammad atau Nabi kesayangan kita ini masih berada di Mekah. Mungkin tanggapan mereka, Nabi sama ada tidak berhijrah, Nabi benarkan sahabat-sahabat saja, atau Nabi juga akan berhijrah, tapi kemudian. Walau macam mana pun, mereka berbincang mengambil langkah yang cukup advance. Mereka suka pandang ke depan. Sekiranya Muhammad ini kalau tidak berhijrah sekalipun, dakwahnya akan terus dikembangkan. Agama yang ia sebarkan akan terus diperluaskan di Mekah. Dan ini tak menepati cita rasa mereka. Kalaupun Muhammad berhijrah, ini akan lebih worse lagi, lebih bahaya lagi. Jadi akhirnya mereka mencapai sepakat kata, sebulat suara untuk menamatkan riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membunuh Nabi. Itulah yang mereka rancangkan. Akhirnya caranya bagaimana? Mereka
Berbincang demi berbincang, akhirnya mereka mencapai keputusan bahawa setiap suku kaum ataupun Bani ini, Bani Abdi Manaf, Bani Qusay dan sebagainya, mereka perlu menyediakan seorang pemuda yang pakar menggunakan senjata, sama ada pedang, panah ataupun tombak, dan ditugaskan pemuda-pemuda yang dipilih dan dilantik ini untuk kepung rumah Rasulullah. Pada masa yang sama, dan bila mana ada peluang, gunakanlah peluang tersebut, kesempatan itu, untuk sekali pukul, dan pukulan itu perlu dipastikan menamatkan riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekiranya ada mana-mana orang Arab sekalipun, penduduk Makkah mana sekalipun yang bersuara, yang melahirkan rasa kurang puas hati kenapa Muhammad ini dibunuh dan sebagainya, maka orang-orang Quraisy, pemimpin Quraisy sebulat suara mengatakan, kami semuanya yang mencapai persetujuan untuk membunuh Nabi. Jadi bermakna kalau kamu tak puas hati nak perang menentang kami, tentang kami semuanya. So itu persetujuan yang mereka lakukan, yang mereka capai. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mereka merancang untuk membunuh Nabi pada satu malam. Malam yang ditentukan, pemuda-pemuda yang ditugaskan untuk kepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah kami mendapatimu wahai Muhammad, engkau ini yatim, lalu kami berikan perlindungan. Sebab anak yatim perlukan perlindungan, kami berikan. Wa wajadaka ailan fa'aghna, ini contoh yang lain dalam surah Ad-Duha juga. Kami dapati engkau memerlukan, meminta-minta, maka kami berikan. Kamu miskin, kami berikan harta, kami kayakan kamu. Allah sebagai Tuhan yang tak pernah mengecewakan, apatah lagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang berjuang kerana Allah, yang menyebarkan agama Allah. Takkan Allah Subhanahu wa taala nak biarkan baginda begitu saja. Sejarah Nabi-Nabi sebelum baginda pun begitu. Nabi Allah Lut, bila mana menyampaikan dakwah kepada kaumnya, kaumnya memusuhi Nabi Allah Lut alaihi salam. Allah sebelum nak menghancurkan kota Sodom itu, yang di mana Nabi Allah Lut menyampaikan dakwah itu, sebelum Allah nak hancurkan, Allah perintahkan Nabi Allah Lut supaya tinggalkan bandar itu, tinggalkan negeri itu, dan waktunya jangan sampai subuh. Sebab lepas subuh saja Allah nak hancurkan. Alaysa subhu biqarib, bukankah waktu subuh itu hampir? So akhirnya jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah bersifat Rahman dan Ar-Rahim ini, Maha Pengasih Maha Penyayang ini, memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhabarkan pertamanya keizinan Allah untuk Nabi berhijrah. Kedua, Allah Subhanahu wa taala
memberi keizinan kepada Nabi untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saniyasnain, mereka berdua ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mulalah perancangan Nabi dalam berhijrah. Kita dapati bahawa daripada ibrah, pengajaran yang terkait dengan sejarah hijrahnya Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah ini, Nabi meninggalkan kepada kita suatu pengajaran yang cukup bernilai, bahawa sebagai seorang Muslim, bila kita buat suatu kerja, buat satu perkara, jalankan satu tanggungjawab contohnya, bukan hanya sekadar kita buat begitu saja. Kita laksanakan sampai penghujungnya dan dah habis, selesai. Tak. Tapi semasa kerja yang dibuat itu, malah perancangan yang dirancang sebelumnya perlu dirancang dan dilaksanakan dengan menerapkan unsur-unsur itqan. Itqan ini lebih kurang ketelitian, cukup teliti. Termasuklah dengan mengambil kira keadaan, situasi dan keperluan-keperluan yang terkait dengan perancangan yang nak dibuat itu. So kita dapati bahawa bila Nabi SAW berhijrah, perancangan yang dibuat oleh Nabi SAW cukup teliti. Begitu juga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, cukup teliti. Kita sentuh sebahagiannya, yang mana insya-Allah lanjutan daripadanya akan kita sambung dalam pertemuan minggu akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Nabi SAW meminta daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu baginda, anak muda yang sering berligar-ligar di rumah baginda sejak daripada zaman kecilnya lagi, untuk berada di rumah Nabi, malah berbaring di tempat perbaringan Nabi. Lampu dinyalakan agar orang-orang yang kepung rumah Nabi SAW dapat melihat daripada luar bayang-bayang ada orang kat dalam. Dan Nabi ketika itu setelah kewafatan Khadijah, Nabi SAW tinggal bersama dengan keluarganya. Nabi tinggal sendirilah. Sebahagian daripada anak-anak Nabi telah pun berumah tangga, kebanyakannya yang wafat dan sebagainya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu an diminta oleh Nabi untuk berada di rumah Nabi. Dan Sayyidina Ali dipilih oleh Nabi adalah kerana Sayyidina Ali di antara saudara ataupun kerabat Nabi, orang-orang lain, malah sahabat-sahabat Nabi yang lain sekalipun, insan yang empunya fizikal, sosok tubuh dan gaya yang mirip sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketinggiannya sama dengan ketinggian Nabi. Cara beliau berjalan mirip, sama dengan cara Rasulullah berjalan. Jadi orang tidak akan timbul ragu-ragu. Oh, nampak bayang-bayang daripada luar,
oh ini Muhammad masih berada di rumah baginda. Kan teliti tu Nabi dalam memilih Saidina Ali. Kemudian bila Nabi SAW keluar daripada rumah baginda, baginda memakai jubah yang jarang dipakai oleh Nabi. Nabi tak banyak jubah, tak macam kita. Kalau kat kabinet tu penuh jubah, macam-macam, Senin lain, Selasa lain. Nabi tak banyak jubah. Tapi jubah yang kebiasaan Nabi SAW pakai tak dipakai oleh baginda. Baginda pakai jubah yang lain, baginda mengenakan serban yang lain. Ini agar mengelakkan daripada orang terperasan Nabi SAW. Contoh kedua, ketelitian Nabi dalam perancangan baginda. Dan baginda SAW berhijrah keluar daripada rumah baginda SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh sejahtera. Nabi SAW keluar, tak tunggu anak-anak muda yang kepung rumah Nabi ni tidur dulu ke apa ke. Tak. Sebab anak muda, lain orang-orang yang dah berusia macam kita ni lah, sebagai contoh kan, duduk 10 minit, 15 minit, ngantuk. Anak-anak muda tidak. Malam sekalipun mereka, kata orang tu, jaga malam. Mereka keliling. Lalu mereka nampak bayang-bayang tu, mereka sangka Rasulullah SAW masih di rumah. Padahal itu dah Sayyidina Ali. Dan Rasulullah SAW keluar depan mereka. Cuma mereka tak nampak. Depan mereka. Ini kalau ikut cerita-cerita dulu lah kan, tak tahu cerita apa, kena pakai ilmu pukau. Nabi SAW tak menggunakan ilmu pukau tu. Mana ada pukau? Nabi keluar. Ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada sebahagian ulama menafsirkan ayat daripada surah Yasin. Wa ja'alna min bainihim saddan wa min khalfihim sadda. Kami sediakan tembok di hadapan mereka, di belakang mereka. Fa aghshaynahum, kami berikan perlindungan, tutup mereka ini. Fahum la yubsirun, dan mereka ni tak nampak yang Nabi ni keluar. Itu sebahagian ulama ada menafsirkan ayat tersebut terkait dengan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah detik-detik awal keluarnya Nabi daripada rumah baginda untuk berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Namun baginda tidak segera berhijrah begitu, dan baginda pergi menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah pun buat perancangan awal, sebab isyaratnya adalah hijrah itu boleh berlaku bila-bila masa je. So Abu Bakar sentiasa dalam keadaan standby, kata orang tu. Ini insya-Allah perkara ini ataupun bahagian ini akan kita sambung dalam pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya faham dalam live ini ada yang bertanya kan tentang mengemukakan soalan. Soalan terima kasih daripada Encik Roslan Harun yang bertanyakan, adakah kisah ataupun caranya atau perjalanan Rasul dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah dari Jabal Thawr ketika diburu kaum Quraisy? Ada. Cuma bahagian ini belum kita dapat sentuh. InsyaAllah kita akan cover bahagian ini dalam pertemuan akan datang. Di mana ringkasannya adalah Nabi keluar daripada rumah baginda, pergi ke rumah Abu Bakar,
mengajak Abu Bakar As-Siddiq keluar bersama-sama dan menuju ke Gua Saur. Nanti akan kita pantulkan juga persoalan-persoalan. Kenapa Gua Saur ini dipilih oleh Nabi SAW? Sebab ikut locationnya, maknanya kalau Gua Saur ini daripada rumah Nabi dan rumah Abu Bakar yang berdekatan dengan Masjidil Haram itu, boleh dikatakan terpaksa ke selatan dulu, sebab sedangkan Madinah ke utara. Kenapa Nabi memilih Gua Saur ini? InsyaAllah ini akan kita cover dalam pertemuan akan datang dengan izin Allah. Terima kasih Cik Roslan di atas perhatian dan juga soalan yang dikemukakan. InsyaAllah kita akan menjawabnya ataupun kita akan nampak dengan lebih luas lagi dalam pertemuan akan datang. Terima kasih di atas kesudian bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada sirah ini juga kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam perancangan hijrahnya baginda meletakkan bahawa Islam adalah sesuatu amanah yang perlu dihidupkan, yang perlu dikembangkan, yang perlu dikongsikan kebaikannya kepada orang. Dan bila mana ia terhalang, maka Nabi mencari jalan agar ianya terus dapat dikembangkan. Sebab Islam ini, kalau kita boleh mengambil sifat air, air itu dia akan terus mengalir. Daripada dataran tinggi, dia akan turun ke bawah. Tapi kalau ia sekiranya tersekat oleh sesuatu sekatan, terhalang oleh sesuatu halangan, ada batu ke apa keumpamanya, dia akan cari jalan untuk melalui tepi batu itu. Mengalir, tetap mengalir. Hatta kalau sekiranya batu yang menghalangnya itu menyekat laluannya sekalipun, air ini akan terus mengalir dan dia akan mengumpulkan kekuatan untuk akhirnya berjaya menolak batu. Inilah dakwah Islam yang mana akhirnya didapati bahawa ianya perlu terus mengalir dalam kehidupan kita, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi di atas kesudian bersama. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.